Hai, salam sejahtera. Nama saya Harida. Saya adalah pengasas untuk Defend People's Rights Group. Okey, tujuan video saya hari ini, saya nak buat beberapa pertanyaan kepada pengarah pendakwan Negeri Sembilan. Okey. Sebenarnya hari itu saya dah buat satu video kepada ketua pendaftar berhubung perkara ni. Okey. Saya nak tanya juga kepada pengarah pendakwan mengenai beberapa pertanyaan lah. Okey, yang pertama adalah sebenarnya ni adalah satu kes yang saya pernah menang di Mahkamah Majistret dalam pertengahan April 2023 dan kes itu sedang dirayu oleh polis oleh pihak pendakwan. Dan lepas 4 bulan baru saya dimaklumkan kes sedang dirayu. Dengan itu saya curiga dengan pemfailan kes tersebut. Saya syak kes itu rekodnya telah dipalsukan. Okey. Soalan peringkat pertama saya nak tanya mengenai rekodnya dipalsukan, dan peringkat kedua saya nak tanya apakah asas ataupun apakah niat pihak pendakwan untuk merayu kes tersebut. Okey. Semua kes boleh dirayu ke mahkamah yang lebih tinggi, saya setuju. Tapi tidak wajar pihak pendakwan salah gunakan proses mahkamah berulang kali untuk menganiaya publik. Okey. Dengan itu saya nak tahu apakah asas pihak pendakwan untuk memfailkan rayuan tersebut. Okey. Mula-mula saya terangkan mengapa saya syak kes itu rekodnya telah dipalsukan. Alasan saya adalah satu kes rayuan harus difailkan dalam masa 14 hari dari tarikh keputusan diberi oleh mahkamah yang lebih rendah. Okey. Dan dalam kes ini saya dimaklumkan pertama kali mengenai untuk panggil untuk kes pendengaran kes itu pada 29 hari bulan Ogos tahun ini, iaitu 2 hari, tak sampai 2 hari sebelum kes itu dipanggil oleh polis yang menyerahkan dokumen untuk panggil saya pada waktu malam. Okey. Begitu terdesaklah mereka. Bayangkan satu kes yang difailkan 4 bulan yang lepas. Mengapa mereka terdesak macam itu? Pasal kes mahkamah sama ada polis sama ada pihak mahkamah ataupun pihak pendakwan akan bagi sebarang dokumen kepada saya sebagai OKT kes tersebut yang telah menang kes tersebut. Okey. Jadi dalam rayuan ini pihak DPP adalah perayu, saya adalah responden. Sebagai perayu, mereka dah katakan dah failkan 4 bulan yang awal, yang lepas. Jadi tak ada masalah, tak ada keperluan macam itu. Hanya dalam 2 hari sebelum kes akan bagi tahu oleh polis pada waktu malam, tak sampai 2 hari sebelum kes tu. Okey. Jadi itu satu alasan perkara yang mencurigakan saya, sama ada kes tu difailkan dari awal. Dan selepas saya semak senarai kausa kes tersebut, senarai kausa menunjukkan seolah-olah kes tersebut telah dijalan 3 kali di hadapan penolong pendaftar dan sekali di hadapan hakim tanpa panggil saya sebagai pihak kes. Saya adalah responden kes tersebut. Satu-satunya responden kes tersebut. Mengapa tak panggil saya? Okey, sekiranya kes itu wujud secara sah. Dan dokumen rayuan sampai hari ini pihak pendakwan ataupun pihak mahkamah tidak memberikan kepada saya. Satu rayuan
Dokumen yang pertama difailkan adalah notis rayuan. Dokumen notis rayuan pun sampai hari ini tak dapat. Sudah hampir 5 bulan. Okey. Dengan itu saya curiga kes itu mungkin difailkan kemudian lepas 4 bulan. Oleh kerana mengikut undang-undang kena buat rayuan dalam 14 hari. Jadi mereka membuat satu penipuan. Itu yang saya percaya. Mereka memalsukan senarai kausa seolah-olah mereka nak tunjukkan seolah-olah kes itu wujud dari awal. Okey. Saya juga dah rujuk kepada peguam. Pandangan peguam adalah senarai kausa boleh dipalsukan. Maksudnya katakan hari ini, lepas hari ini mereka nak rekakan satu kes yang kononnya dah wujud 4 bulan yang lepas. Mereka pergi ke sistem nak buat senarai kausa tu, mereka menulis saja beberapa tarikh yang sebelum itu dan menunjukkan kes itu jalan dari awal. Okey. Jadi itu tidak salah, itu adalah penipuan, memalsukan rekod kes mahkamah. Itulah maksud saya, itulah syak saya. Okey, dengan alasan-alasan macam inilah cukup mencurigakan. Mengapa sampai dokumen rayuan pun tak bagi, tak panggil saya untuk kes dan jalankan kes. Okey, saya langsung tak percaya. Dan pada hari sekali lah, pada 1 September saya dipanggil ke mahkamah untuk kes tersebut. Dan hakim mahkamah tinggi pula dia cakap nota keterangan belum file. Okey. Saya punya suspek notis rayuan pun belum file lagi. Okey. Saya nak tanya hakim tu beberapa soalan lah mengenai pasal saya dah syak rekod kes tu telah dipalsukan. Kes yang langsung tak wujud, mereka wujudkan, sengaja mewujudkan untuk menganiaya saya. Okey. Hakim tu langsung tak bagi peluang untuk saya tanya soalan, tak mau jawab, tak bagi peluang untuk saya tanya soalan dan bagi tarik seterusnya untuk kes tersebut. Okey, semua perkara itu telah mencurigakan saya lagi. Okey. Jadi soalan saya kepada pengarah pendakwan mengenai kewujudan kes itu, very straightforward question. Adakah kes rayuan tersebut telah wujud secara sah? Adakah dia kes itu difailkan, kes rayuan tersebut difailkan dalam 14 hari? Okey. Itulah saya nak jawapan yang terus terang daripada pengarah pendakwan. Sama ada itu adalah pemfailan kes itu, rekodnya dipalsukan ataupun memang dia wujud secara sah. Saya tak nak siasatan dibuat dengan senarai kausa. Pasal senarai kausa kan boleh dipalsukan. Jadi saya nak siasatan dibuat mengikut sistem e-filing. Tarikh bila sistem menunjukkan, tarikh bila notis permohonan, notis rayuan tersebut difail pertama kali untuk kes ini. Kes tersebutlah, kes rayuan tersebut. Okey. Itu soalan very straightforward answer saya harapkan daripada pengarah pendakwan Negeri Sembilan. Okey, yang seterusnya, the interesting question is, apakah asas pihak pendakwan untuk merayu kes yang langsung tidak berasas tersebut? Adakah mereka berniat untuk menganiaya saya? Walaupun undang-undang membenarkan membuat rayuan, tapi janganlah merayu untuk menganiaya orang. Berapa kali nak menganiaya saya? Ini adalah salah gunakan proses mahkamah. Sekali dah menganiaya dengan membawa kes yang langsung tidak asas, yang langsung saya tidak salah ke mahkamah dan sudah kalah, nak rayu lagi. Para pegawai setiap bulan dapat gaji. Kami public, kami miskin. Janganlah menyusahkan kami hanya disebabkan kami menentang salah laku para pegawai dan pemimpin. Okey, ini tidak adil. Okey, ini adalah hak bersuara kami. Apabila kami ada hak diberikan dalam perlembagaan untuk bersuara,
bersuara dan bercakap. Itu adalah hak kami. Apabila kami menggunakan hak kami, kamu salah gunakan kuasa. Ini tidak adil. Dan berapa kali kamu nak salah gunakan kuasa? Okey, saya nak terangkan mengapa saya cakap kes itu tidak berasas. Okey, kes itu sebenarnya, kes asal dia adalah, saya telah tahun 2018 saya telah membuat satu video untuk membongkarkan penipuan polis dalam kes-kes scammers. Okey. Sampai hari ini scam memang berlaku lah. Tak tahulah polis apa dia buat. Sampai hari ini scammer masih berfungsi di Malaysia. Biasa boleh dengar scammers dah menipu sebanyak macam ni. Okey. Tak ada tindakan. Okey, mereka akan bagi banyak drama lah, seolah-olah sedang bertindak. Okey. Tapi soalannya, kalau betul-betul kamu bertindak, macam mana scammer freely dia boleh buat scam? Okey. Saya tak percaya. Okey, tahun 2018 saya telah membuat video yang dengan maksudkan polis telah menyelamatkan scammer. Pada ketika itu polis telah salah gunakan kuasa mereka untuk menangkap saya. Okey, dia cakap kononnya saya telah fitnah polis. Okey. Sebelum tangkap publik, apabila publik membongkarkan salah laku pegawai, kamu kena buktikan kamu tidak buat kesalahan tersebut. Dekat Malaysia, mereka tidak akan buktikan. Okey, sebab mereka memang bersalah lah. Apa mereka buat? Mereka salah gunakan kuasa mereka menangkap publik itu. Okey, mereka filekan kes di mahkamah, charge publik itu. Itu yang banyak kali telah dibuat oleh pihak polis dan pihak pendawan kepada saya lah. Salah satunya adalah kes ini. Okey, untuk kes video tersebut, polis telah datang ke rumah saya untuk tangkap saya. Masa tu saya telah minta search warrant penggeledahan daripada polis untuk membenarkan mereka masuk ke rumah saya. Kalau tidak, saya cakap saya tidak boleh benarkan polis masuk ke rumah saya tanpa warrant penggeledahan. Okey. Dan polis kemudian membuat beberapa tindakan berunsur jenayah di mana mereka membawa seorang publik dan pecah masuk rumah saya dan menggeledah semua barang saya, barangan komputer saya yang saya telah menggunakan untuk merakam video tersebut. Jadi kemudian polis telah membuat lagi satu kes. Okey, kes asalnya adalah berkenaan dengan video saya. Yang kes kedua mereka buat, kononnya saya telah menghalang penjawat awam dari membuat tanggungjawab mereka, disebabkan saya minta warrant lah. Okey, ini adalah satu benda yang terlalu basic. Okey, polis apabila mereka nak masuk rumah seorang publik, mereka kena menunjukkan warrant untuk search warrant lah untuk masuk ke rumah itu. Okey, tangkap itu lain, warrant tangkap lain. Saya cakap pasal search warrant. Dia kalau nak masuk dalam rumah seseorang tanpa kebenaran orang itu, jadi dia kena tunjukkan search warrant dululah. Okey, itu adalah benda yang basic. Jadi apa yang saya minta itu tidak salah di sisi undang-undang. Dalam kes di Mahkamah Magistrate itu juga, polis memang telah mengaku pada hari kejadian saya telah minta warrant penggeledahan sebelum saya benarkan polis masuk dalam rumah saya. Jadi tapi polis hanya salahkan, polis juga mereka setujulah benda minta warrant tu tak salah. Hanya polis putar belitkan sedikit undang-undang dengan cara dia dan cuba menipu lah. Apa polis menipu adalah, dia cakap kononnya seorang ASP pada kejadian tersebut ada juga seorang ASP lah dalam polis-polis yang datang ke rumah saya untuk menangkap saya. Mengikut polis, seorang ASP
polis yang berpangkat ASP dan ke atas boleh masuk ke rumah siapa-siapa tanpa waran. Okey. Kalau kita rujuk kepada CPC, section yang berkaitan dengan penggeledahan, section itu tidak sama sekali memaksudkan mengenai pangkat polis. Tak kisah polis tu pangkat tinggi ke pangkat rendah ke, kalau keadaan emergency, polis memang boleh masuk tanpa waran untuk permis tu untuk bertindak. Okey? Emergency maksud saya mengikut kes lah. Katakan satu kes penyeludupan dadah. Okey, katakan polis dah menemui permis yang mereka simpan semua dadah tu. Polis tak perlu minta waran, mereka boleh terus masuk ke permis tu untuk membuat penggeledahan. Ataupun satu lagi contoh lah, katakan seorang dah kena culik. Polis tidak perlu menunjukkan waran, polis boleh terus masuk ke permis tu untuk menyelamatkan mangsa. Dalam kes-kes macam itu, polis ada hak, tak kisah polis pangkat tinggi ke pangkat rendah, polis ada hak untuk masuk ke permis tu untuk bertindak. Tapi kes-kes macam ini, kes ini adalah saya dah buat naik satu video di social media. Polis cuba merampas saya punya barang yang saya guna untuk rakam video tersebut. Dari pandangan saya, barang itu tidak perlu rampas sekiranya orang yang muat naik video tu mengaku dia yang muat naik video tu. Jadi dekat Malaysia mereka akan rampas juga semua barang. So pandangan saya adalah ini adalah satu tindakan untuk menyusahkan ataupun membuatkan orang yang buat video menentang salah aku pegawai itu dia kena beli balik semua barang lah. Itulah motif pegawai-pegawai ini. Itulah pandangan saya. Tak apalah, dia cakap dia nak rampas barangan komputer saya. Dalam kes macam ini, polis kena bagi waran penggeledahan sebelum masuk ke rumah tersebut. Mereka ini bukan emergency. Ini bukan kes-kes yang macam penyeludupan dadah, kes culik orang. Okey. Katakan saya simpan bom dalam rumah. Polis masa tu boleh lah. Ini barangan komputer saja, barangan untuk buat video saja. Dia tak akan letup, dia tak akan bahayakan siapa-siapa. Itu bukan kena immediately ambil tindakan. Polis, why not? Dia mohon waran dulu, waran penggeledahan. Dia datang, ikut prosedur, ikut SOP, ambil tindakan. Jadi dalam kejadian tersebut yang salah adalah polis, bukan saya. Okey? Yang pihak pendakwan telah memfailkan kes yang tidak berasas itu adalah pihak pendakwan bersubar dengan pihak polis untuk menganiaya saya. Mereka tidak puas hati dengan saya pasal saya telah membongkarkan penipuan polis yang serius. Okey? Jadi mereka cuba menakutkan saya lah. Okey? Itulah motif pihak polis dalam pihak pendakwan. Itu satu peringkat. Awak telah memfailkan satu kes yang tidak berasas dengan salah gunakan proses mahkamah. Sudahlah, sekali sudah kalah, sudahlah. Nak rayu lagi, buat apa? Jadi bila kamu nak berhentikan penganiayaan, penindasan kamu semua, pihak berkuasa terhadap orang awam. Okey? Jadi saya nak satu jawapan yang jelas daripada pengarah pendakwan. Jelaskan kepada saya apakah asas kes tersebut. Okey? Dan juga apabila saya membaca ujian bertulis pihak pendakwan, okey? Apa yang saya nampak, dia bagi satu alasan, dia biasalah dia tunjukkan keputusan-keputusan mahkamah lain untuk menyokong kes dia. Okey, dia menunjukkan satu contoh kes mahkamah rasa mahkamah rayuan ke mahkamah persekutuan di mana hakim tersebut telah menyatakan sekiranya ada unsur-unsur menghalang polis untuk buat tanggungjawab, itu akan jatuh kepada section inilah. Okey. So dengan cara apalah, dengan cara apa menghalang dia membuat
tugas akan jatuh kepada Seksyen menghalang penjawat awam. Tapi dalam kes ini saya tidak menghalang polis untuk buat tanggungjawab. Itu dia melanggar tanggungjawab dia. Dia melanggar SOP, dia melanggar undang-undang. Dia cuba masuk ke rumah saya tanpa waran. Itu adalah pelanggaran dari segi undang-undang. Jadi itu bukan tanggungjawab dia. Jadi jangan bagi alasan keputusan mahkamah lain. Awak salah tafsirkan keputusan mahkamah lain. Itu sekiranya polis membuat tanggungjawab mengikut undang-undang. Polis membuat sesuatu yang melanggar SOP, melanggar undang-undang, itu bukan tanggungjawab dia. Jadi tidak ada asas menggunakan keputusan mahkamah lain dalam hal ini untuk kes ini. Kes ini adalah purely salah gunakan kuasa untuk menganiaya saya, itu saja. Tapi sebelum saya buat laporan polis, saya bagi satu peluang lah kepada pengarah pendakwan. Jawab secara bertulis sekiranya ada alasan yang munasabah untuk menyokong kes itu, ada asas. Apakah asas dia? Saya nak dengar juga penjelasan pengarah pendakwan Negeri Sembilan. Okey? Okay, sebelum saya buat satu laporan polis dan membawa aduan ni kepada Perdana Menteri. Pasal ini sudah tahap melampau. Sampai memalsukan rekod lah, berulang kali nak menganiaya publik, nak rayu kes ini, berulang kali kes yang tidak asas, kes yang palsu, semua tu. So apabila kerajaan berubah, kamu semua tak nak insaf. Maksudnya kerajaan pemimpin yang sedia ada, terutamanya Perdana Menteri, dia tak buat pembetulan dari segi integriti. Itu yang saya nampak lah. Jadi saya sebagai aktivis asasi manusia, saya memang tahu dari dah hampir 10 tahun lah saya berpengalaman dengan berurusan dengan pegawai. Saya cukup jelas, saya dah ada banyak kali lah, saya ada banyak bukti dan saya tiada sebarang keraguan mengenai integriti, salah gunaan kuasa lah oleh para pegawai. Okey, saya pasti. Okey, dari peringkat pihak penguat kuasa, dari peringkat pendakwan, dari peringkat pihak mahkamah termasuk hakim dan majistret. Okey, mereka akan buat penipuan sekiranya mereka dah buat keputusan untuk menipu kes tersebut. Mereka akan pakat, okey, saling separation of power tu. Di sini di Malaysia, separation of power tu disetkan, diberikan untuk katakan satu peringkat dah buat salah, yang badan-badan lain masih boleh mengambil tindakan. Itulah separation of power. Tapi di Malaysia ni mereka saling bekerjasama untuk melakukan salah laku. Itulah parahnya di Malaysia. Okey? Mereka melanggar separation of power. Mereka tidak melaksanakan tanggungjawab masing-masing menggunakan separation of power. Mereka bergabung secara kumpulan macam gangster lah. Mereka buat kerja macam gangster. Kalau kita perhatikan kerja seorang gangster, kumpulan gangster ni, mereka secara kumpulan akan attack satu individu. Itulah pegawai-pegawai Malaysia, cara mereka berfungsi dan menguruskan sistem keadilan. Mereka macam gangster lah, gangster. Mereka nak menakutkan rakyat, menganiaya rakyat untuk menutupkan salah laku mereka. Mereka nak wujudkan satu situasi tak ada orang berani untuk menentang mereka. Jadi secara kumpulan mereka akan salah gunakan kuasa. Apa yang kuasa polis untuk siasat, dia akan siasat, dia letakkan semua penipuan dalam siasatan dia lah. Dia akan hapuskan bukti yang sebenar, dia akan putar belitkan fakta kes, dan dia bawa satu kes yang tidak berasas ataupun kes yang palsu, yang penuh dengan
bukti dan keterangan palsu, itulah salah guna di peringkat dia. Dia tidak boleh dakwa, dia tidak ada kuasa untuk mendakwa ataupun menghukum orang. Jadi dia akan tolak kepada pihak pendakwan. Pihak pendakwan pula dia akan buat, okey, dia gunakan kuasa dia ada kuasa untuk mendakwa kes itu di mahkamah. Jadi dia akan bawa terus kes yang palsu dan tidak asas itu ke mahkamah untuk menganiaya tertuduh tersebutlah. Dan kemudian hakim dan magistrat, oleh kerana pihak pendakwan tidak ada kuasa untuk hukum, inilah peranan hakim dan magistrat. Dia akan suka hati dia lah. Okay? Kalau mereka semua sudah ada niat untuk mengenakan orang tu, menganiaya mangsa tu, dia akan jatuh hukum lah untuk satu kesalahan yang tidak buat oleh mangsa tersebut. Okay? Jadi di sini, kalau kita perhatikan cara mereka berfungsi adalah, ini adalah satu kerjasama telah wujud antara semua badan untuk dalam sistem keadilan untuk menganiaya rakyat. Okey? So situasi ini satu situasi yang kritikal lah. Negara ni sudah jadi terlalu kritikal. Benda ni bukan sehari dua hari berlaku. Saya dah perhatikan hampir 10 tahun benda ni berlaku. Hanya saya tunggu untuk satu pemimpin untuk membetulkan keadaan ini. Okey? Tanpa sebarang drama. Okey, sampai hari ini drama saja berlaku. Jadi satu bapa reformasi, Datuk Seri Anwar, dia berpuluh-puluh tahun dia melaungkan reformasi. Dia janji akan reform negara. Okey? Jadi benda yang sama masih berlaku. Jadi saya sebagai seorang aktivis asasi manusia, ini adalah tanggungjawab saya untuk menguji Perdana Menteri. Okey? So semua aduan yang saya bawa ni untuk meneliti, okey, adakah ruang untuk mereka lepas, ataupun adakah pegawai-pegawai ini memberi alasan yang munasabah, adakah dia lari daripada jawab. Semua saya nak perhati. Okey, sebelum saya nak jadikan satu solid kes jenayah terhadap semua, termasuk hakim dan magistrat lah. Okey, kalau saya dah berani buat aduan laporan polis terhadap hakim dan magistrat, pihak pendakwan dan pihak polis lupa sajalah. Pun mesti ada dalam senarai itu. Pasal yang mulakan perkara ni, masalah ni adalah polis. Okey, yang rumitkan masalah ni adalah pihak pendakwan. Okey, yang sahkan salah laku ni, sucikan salah laku mereka terhadap hakim dan magistrat. Saya tidak akan lepaskan mana-mana kamu. Kamu sudah melampau. Jadi tujuan pertanyaan ini untuk saya betul-betul nampak apa dia buat. Kalau ada alasan yang betul-betul saya nampak, tak apalah, dia ada asas dia lah. Okey, tak apa. Okey. Lepas tu saya akan bawa kepada semua aduan ni kepada Perdana Menteri untuk tengok integriti dia dulu. Dia cakap nak reform kan. Sampai hari ni dia tak reform, itu saya tak pasti. Dah pasti dah. Tapi yang dia punya integriti saya nak uji. Untuk menentukan sama ada kerajaan yang sedia ada ni harus ditukar ke tidak dalam pilihan raya yang akan datang. Jadi saya nak buat beberapa langkah lah untuk menyelamatkan rakyat Malaysia ni. Okey, saya akan membuat secara bertulis semua soalan saya. Saya nak jawapan yang jelas, okey, untuk semua soalan saya dalam masa yang secepat yang mungkin lah. Okey. Okey, itu saja video saya kali ini. Sekian, terima kasih.